Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu lagi dalam 3 minit macam tu untuk kawan awak masuk Okay, sebentar ya. Okay, kita boleh mulakan. Okay, kita masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Okay, terima kasih kerana menghadiri online Amalina dan Fatin dan rakan-rakan sekalian. Kita masih lagi dalam bab dan tajuk perancangan menu. Okay. Untuk standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 4.6.5 iaitu mengira kos penyediaan hidangan keluarga dengan 4.6.6 iaitu membuat perbandingan antara kos makanan yang disediakan sendiri dengan makanan siap masak yang dibeli. Okey. Kita sambung. Sekejap, ada orang nak masuk lagi. Okey, pada kelas sebelum ini kita dah awak semua saya dah bagi tahu iaitu kita belajar perancangan kerja. Okey. Seterusnya kita tahu apa itu tujuan perancangan kerja iaitu memastikan penyediaan hidangan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sistematik. Okey. Okey, terdapat 5 menunjukkan penyediaan kerja sesuatu penyediaan hidangan. Yang pertama, mestilah pemilihan menu. Yang kedua, saya dah bagi tahu untuk senaraikan beli belah dan pengekosan. Yang ketiga, senarai alatan. Yang keempat, pilihan aktiviti. Dan kelima, susunan kerja. Ini kita imbas balik pada pembelajaran kita sebelum ini. Okey, seterusnya iaitu yang pertama, perancangan kerja untuk
pemilihan makanan. Sebelum ini saya dah bagi cara apa tu masak makanan yang saya berikan pada awak. Tugasan yang saya suruh awak buat. Yang pertama, makan yang saya berikan iaitu sajian bekal untuk 2 orang. Maafkan saya, yang masa penyediaan ni sepatutnya 120 minit, iaitu 2 jam. Okey. Kita semua dah pilih makanan, memilih menu dan senarai ramuan dan peralatan yang digunakan. Yang pertama kita pilih air TO. Air TO, lepas tu kita mi goreng dan seterusnya kek permaisuri. Okey, saya dah bagi ke awak makanan bekal untuk 2 orang iaitu aitim. Saya pun dah senaraikan bahan-bahan. Yang pertama awak kena senaraikan bahan. Seterusnya awak kena tahu kaedah air ni merenih. Terusnya menu yang kedua iaitu mi goreng basah. Awak kenalah sediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mi goreng basah. Kita kena tahu juga kaedah menggoreng. Seterusnya, kita juga memilih menu kek permaisuri. Kenalah tulis bahan dia. Terusnya, kaedah membakar. Okay, setakat ni faham tak yang sebelum ni ada yang tak faham? Faham tak? Faham. Faham. Pertama awak kenalah pilih menu yang awak nak sediakan. Untuk yang ni tema dia makanan bekal untuk 2 orang. Awak kena sajikan makanan tersebut untuk 2 orang. Okey, untuk dah pemilihan barang, dah pemilihan makanan, dah bahan, lepas tu kita dah tahu dah kaedahnya. Terusnya kita kena ada pengiraan kos sajian. Ini saya dah bagikan formula kos barang. Kos barang bahagi dengan unit, darab dengan kuantiti yang digunakan sama dengan kos kuantiti. Kita dapatlah kuantiti yang kita gunakan tu untuk sesuatu bahan. Okey, untuk kos sajian ni awak kena asingkan bahagian barang bahan kering dengan bahan basah. Awak kena pastikan ramuan bahan ni semua contoh macam mi kuning, awak kena tahu bahan basah. Kalau isi ayam, bahan apa? Ayam. Ayam bahan apa? Bahan kering ke bahan basah? Bahan basah. Okey, kalau kobis? Basah. Basah, betul. Basah. Dia tak boleh. Kalau apa bezaan bahan kering dengan bahan basah yang awak tahu? Bahan kering tahan lama, bahan basah tak tahan lama. Betul. Kalau bahan basah tu awak kena masukkan dalam peti ais. Kalau bahan kering awak boleh biarkan dalam suhu bilik. Okey. Semua ni awak kena tahu. Awak kena tahu gram dia yang awak guna tu untuk kita buat kos sajian. Faham? Faham. Okey. Dah buat tak jalan pengiraannya? Dah. Dah Fatin Okey, jom kita bincang untuk dapatkan kos bahan tersebut. Okey, seterusnya kita dah tahu. Kita dah asing-asingkan bahan basah, bahan kering, kita dah tunjuk juga kuantiti yang kita gunakan. Sekejap, saya masukkan image.
Nampak jelas tak? Kecil Kecil. Sekejap saya besarkan. Okey. Boleh nampak setakat ni? Sebab nampak okey. Okey. Untuk teks uncang tu, saya dah bagi tahu. Saya kan dah asing-asingkan. Awak kena sebelum awak nak buat jadual ni, awak kena asingkan bahan kering, bahan basah. Yang pertama ni awak kena buat jadual bahan kering dulu. Okey. Siapa yang dah buat tu boleh bagi jawapan. Nanti kita boleh tahu betul ke salah. Kita nak tahulah awak ni faham ke tidak. Okey, untuk teks uncang tu awak dapat berapa? .28. Okey, 0.28. Okey. Sekejap. 0.28. Kena observe tidak? Okey, untuk gula ni 0.23. betul, terima kasih Fatin. Yang lain dah buat belum? Yang lain belum buat ke? Macam Fatin seorang je baru buat. Okey Fatin, saya nak tanya. Macam mana awak dapat pengiraan kos kuantiti ni? Cuba awak terangkan balik macam mana awak kira. Contoh minyak masak ni. Yang lain boleh jawab tak? Contoh minyak masak RM2.50 bahagi dengan 1000 darab dengan 5. Okey, kenapa 1000? Sebab kilogram. Betul. Formula dia awak kena ambil harga satu barang ni, lepas tu bahagi dengan unit. Bagi dengan unit kilo ni, lepas tu awak darab dengan kuantiti yang awak guna tu. Kuantiti yang awak guna tu 5. Okey, semua ni sama saja. Semua kos bahan ni sama je jalan pengiraannya dia tu. Okey, untuk bahan dalam TO dengan mi goreng basah ada digunakan air. Kenapa air tak dimasukkan dalam kos bahan? Air memang dah ada dekat rumah. Betul, air ada kat rumah. Tapi dia juga kalau untuk penyediaan makanan ni dia termasuk juga dalam kos sajian kita. Tapi kita tak masukkan dalam kos sajian. Kita tak masukkan dalam kos bahan mentah. Kita masukkan dalam kos sampingan ataupun kos overhead. Okey, faham? Faham. Okey. Kalau saya nak bagi tahu kos seunit satu-satu ni lama kan? Lepas tu saya nak kalau Fatin dah buat kan? Dah. Cuba awak bagi kos seterusnya minyak masak ni. 0.01. 0.01. Garam? 0.01. 0.01.
Saya tengok dekat saya punya kertas ni lah. Betul awak punya. Terusnya tepung gandum. 0.17. Okey, betul. Baking powder. 0.10. Okey, betul. Yang lain dapat tak? Fatin tengah bagi Dapat. jawapan ni. Dapat Dapat. ada tak dapat yang sama tak? Tak ada seterusnya Fatin teruskan. Yang lain semak. Esen lemon. 0.46. Okey, seterusnya. Seterusnya apa? Kismis kan? Kismis. 0.75. Sos tiram. 0.06. Kicap pekat. 0.06. Totalnya dapat untuk kos bahan kering. RM2.13. Okey. Fatin punya sama dengan saya. So, relevant lah dengan saya. Terusnya, bahan basah. Fatin boleh teruskan. Yang lain ada buat tak kalau selain Fatin, Adila ke? Nak tahu jawapan dia. Selain Fatin Belum ada. lagi cikgu. Belum lagi. Fatin teruskan. Bolehlah Fatin sebab saya nak tahu awak punya jawapan. Kalau awak betul, awak boleh share dengan kawan awak. Siapa yang tak pandai kira boleh bagi tahu saya balik. Siapa yang tak dapat jumlah yang sama macam Fatin boleh bagi tahu. Okey, Fatin? 0.38. Betul. 0.25. Okey, Kobis. 0.15. Okey, Sawi. 0.04. Okey. RM2. Okey, RM2 untuk udang. Okey, bawang putih. 0.06. Terusnya cili kisar. 0.1. Cili kisar atau cili kering ni masuk cili yang dikisar tu. Kita dah buat tu. Terusnya dapat masuk 0.15. lepas tu bawang merah. 0.03. Okey. Tomato. 0.03. Cili merah. 0.04. Limau nipis. 0.01. Betul sama. Mentega. 1.35. Terusnya telur. 0.3. Okey, jumlah dapat? RM4.79. Okey, betul. Dapat harga RM4.79. Okey, seterusnya awak kena buat formula ni jumlah kos bahan mentah sama dengan bahan kering tambah bahan basah. Itu untuk orang kata nombor yang pertama lah, awak kena jumlahkan kos bahan mentah sama dengan bahan kering. Fatin dapat berapa? RM6.92. Okey, RM6.92. Okey, seterusnya awak dalam kos kajian ni ada kos upah. Kos upah ni awak kena tahu bilangan pekerja, kadar upah dan tempoh masa. Formulanya pengiraan kos upah bilangan pekerja darab tempoh masa darab dengan kadar upah. Bilangan pekerja yang saya berikan seorang kan. Kebiasaan dalam peperiksaan kos upah ni akan diberi. Bilangan pekerja saya beri seorang. Tempoh masa tu saya minta maaf, itu 1 jam saya buat. 1 jam macam tak relevan, so saya buat 2 jam. Boleh? Lepas tu kadar upah RM6 sejam. So formula dia bilangan pekerja darab tempoh masa darab kadar upah. Bilangan pekerja 1 kan?
1 darab dengan tempoh masa. Tempoh masa kita cakap tadi berapa? 2. 2 darab dengan kadar upah. Kadar upah RM6 sejam. 12. Jadi RM12. RM12 Okey. Jadi dapat 1 darab 2 darab 12. Jadi dapat berapa? 24. Okey, 24. Okey, saya harap yang lain yang dengar tu yang masuk dalam online boleh ikuti yang saya dan Fatin bincangkan ni. Mungkin yang lain mungkin bela ke apa kan, tak tahulah. Ke tak buat lagi ke, saya pun tak tahu ni. Okey, saya nak tanya satu pengiraan kos upah tu bilangan pekerja darab dengan tempoh masa darab dengan kadar upah. Okey. Kadar upah ialah untuk 1 jam RM6. Okey. Jadi bilangan pekerja tu 1. Letak 1 tadi kan? Okey. Tempoh masa 2 jam. Okey, kadar upah boleh tak 12, letak 6 sebab nanti dia akan darab dengan 2 jam tempoh masa. Kadar upah tu kena RM6 jugalah terus. RM6 saja. Tak boleh lah 12. Sebab 12 tu dah kira darab 2. Jadi 1 darab dengan 2 jam darab dengan kadar upahnya ialah RM6. Jadi dapat jumlah jawapannya 12. Okey, saya betulkan sikit lah takut tersalah. Okey, terima kasih. Maksudnya kadar upah tu RM6 tu darab bersamaan dengan seorang tu bersamaan kadar upah untuk 1 jam kita kira kadar upah untuk 1 jam tapi tempoh masa yang kita gunakan ialah 2 jam. Jadi bilangan ialah seorang, tempoh masa kita bekerja ialah 2 jam, kadar upah ialah RM6 per jam. RM6 per jam ni ialah maksudnya 1 jam RM6 tapi tempoh masa kita guna 2. Bila kita kira dia akan jadi 2 jam masa bekerja dengan bilangan pekerjanya 1 orang. Jadi jumlah upahnya ialah 12. Okey. Terima kasih. Maafkan saya. Pelajar-pelajar yang lain dapat tangkap tak apa yang Cikgu Nolly dah cakap? Dapat. Kurang jelas. Kurang jelas. Okey, kalau kurang jelas macam ni saya terangkan semula. Okey, untuk membuat pengiraan kos upah, kita kena tentukan kadar upah dalam masa 1 jam. Tapi untuk kita tentukan berapa nilai yang kita kena bayar, kita kena tentukan tempoh masa dia bekerja. Jadi ada perbezaan dengan kadar upah sejam dengan tempoh masa bekerja. Okey, kat situ Cikgu awak tadi cakap bilangan pekerja 1 orang. Tempoh masa pekerjaan ialah 2 dan kadar upah ialah RM6 per jam. RM6 per jam ni maksudnya kalau kita darab-darab kita tak boleh tulis 12. 12 tu kita dah darabkan dengan 2. Kita kena tulis 6 sebab kadar upah kita ialah RM6 per jam. Kalau kadar upah RM12 per jam baru boleh tulis 12. Sekarang ni kadar upah mesti satu kali upah yang kita bagi tempoh masa. Sebab kita dah letak masa tu ialah 2. Jadi ini macam Cikgu Azhar awak dah tulis 1 darab 2 darab 6 ialah tepat cara pengiraannya. Jumlahnya RM12. Okey, faham tak? Siapa yang tak faham? Faham. Okey, tak faham. Okey, teruskan. Okey, sekejap Cikgu. Nak tanya lagi, untuk yang cost overhead ni kan, gas bilangan elektrik dengan bil air tu kita boleh ikut kita atau dah ditetapkan? Tak, ikut kita. Kita yang tentukan. Kita yang tentu berapa lama masa. Okey. Betul lah tu. Okey, seterusnya awak dah tahu yang pertama awak kena buat kos bahan mentah, yang kedua awak kena buat kos upah, awak kena ingat formula dia. Seterusnya kita ada bahagian untuk kos sampingan seperti gas, bil elektrik, bil air. Untuk satu kos sajian tu awak kena masukkan juga untuk
kita tahulah untung rugi kita, macam gas tu pun kita kena kita guna nilai juga kan, kita guna duit kita juga. Untuk macam contohlah ada awak nak berniaga, awak kenalah tahu gas awak guna ni berapa lama, elektrik awak ni pakai berapa lama, air ni awak guna berapa banyak, macam gitu maksudnya Okey, untuk bahan bekal ni untuk 2 sajian makanan bekal ni, yang gas tu saya tulis ini RM2.50. Okey, untuk 2 jam tu lah. Terusnya bilangan elektrik RM2.30. Terusnya bilangan air, bil air RM1.50. Saya dapat jumlah RM6.30. Awak kalau gas, elektrik dengan air ni awak boleh juga tulis yang lain. Harga lain Boleh? Boleh setakat ni? Boleh. Okey. Boleh. Okey, yang lepas tu yang terakhir barulah kita dapat tahu kos sajian yang kita buatkan untuk 2 orang makanan bekal tu. Kita kena tambah kos bahan mentah, tambah kos upah, tambah kos sampingan. Yang penting kat sini jumlahnya ni awak kena betul-betul. Kira kena betul-betul. Kalau awak kira salah, jawapan pun akan lari. Okey. Okey, kita tambahkan kos bahan mentah tu, kita tambahkan RM6.92. Untuk kadar upah RM12. Lepas tu kita tambah lagi dengan kos sampingan RM6.30. Okey, kita dah tambah-tambah, dapatlah RM25.22. Okey, faham? Faham. Dapat kecap. Kalau faham, nanti awak hantar tugasan yang saya berikan tu, hantar saya dalam grup atau secara personal, okey? Okey. Okay. Seterusnya kita dah tahu kos, kita dah tahu pemilihan makanan, pemilihan menu, lepas tu kita dah tahu pengiraan kos. Seterusnya kita nak tahu terus kita buat perancangan kerja untuk susunan kerja. Kita kena tahu tempoh masa 120 minit. 2 jam tu 120 minit. Kemudian kita kena susun kerja tersebut dan menu tersebut. Okey. Contohnya yang saya dah bagilah kotak tu, masa. Susunan kerja, catatan. Dalam buku teks juga ada contoh. Okey, saya nak buat perbincangan sikit lah. Saya ada buat juga untuk saya terangkan kepada awak. Sekejap. Okey, di sini saya nak cakap borang susunan kerja ni diperlukan sebab kita nak susun apa yang perlu kita buat dahulu. Patutnya kita yang pertama kita mestilah buat yang kalau mungkin ada macam dessert sejuk kan, biasanya orang hidangkan dalam hidangan sejuk. So awak kena buat yang sejuk dahulu untuk awak masukkan dalam peti ais. Nanti bolehlah kita hidangkan makanan sejuk tersebut dahulu. Kalau awak buat makanan panas dahulu, nanti awak hidangkan dekat pelanggan awak, hidangan patutnya itu hidangan yang panas. Jadi kalau awak buat dulu, contoh awak masak sayur, awak hidangkan, kalau awak dah buat dulu, awak hidangkan pada pelanggan yang sejuk. Patutnya kita akhir sekali macam sayur tu awak kena buatlah yang last. Faham? Faham. Okey. Ini saya buat contoh borang susunan kerja. Dekat dalam
buku teks pun ada contoh yang kat sini pun saya ada buat. Seterusnya yang susunan kerja ni yang paling penting awak kena tahu tempoh masa 120 minit. Awak kena susun menu yang buat dahulu. Lepas tu awak kena tahu masa setiap menu tu dibuat. Contohnya macam kek permaisuri. Awak kena bakar. Ini kan dia punya kaedah membakar. So awak kena siapkan kek permaisuri dulu. Kenapa kek kena buat dahulu di antara 3 menu ni tersebut? Kenapa tak buat TO dulu? Boleh siapa jawab? Kenapa dia tak buat TO dulu? Nanti TO-nya sejuk. Betul. Kalau dah namanya TO, mestilah kita hidangkan dalam hidangan yang panas. Okey. Kita kena tahu sebenarnya kita kena tahu tempoh 120. Kita kena tahu start kita dari pukul berapa. Ini makanan bekal. So kita start dari 6 pagi hingga 8 pagi. 8 pagi mestilah orang nak pergi kerja kan. So dah siap lah. Dah settle semua. Tinggal bawa pergi bekal je. Bawa pergi kerja. Okey, yang pertama start dari 6 hingga 6.20. Awak kena tentukan masanya 20 minit. Untuk penyediaan yang pertama iaitu mengumpulkan semua alatan yang diperlukan dan menyukat bahan. Dari sini pentingnya awak kena tahu resepi masakan tersebut. Lepas tu cara-cara langkah-langkah satu menu tersebut. Kek contoh terusnya kek permaisuri. Dia kena buat dahulu sebab dia bakar je dah 20 minit kan. Lepas tu kita nak kena panaskan oven, kita nak kena sediakan bahan-bahan tu. So kita kena buat kek permaisuri dahulu. Awak kena susun, awak kena bijak dalam susunan menu tersebut. Yang kedua, kita buat mi goreng. Seterusnya kita buat mi goreng. Itu dalam masa 30 minit. Awak kena tahu semua resepi-resepi ni. Mula-mula masukkan butter, masukkan gula, awak kena tahu bahan. Awak kena tahu resepi dia, awak kena tahu cara memasak dia. Sebab itulah supaya perancangan kerja awak ni sistematik dan lancar. Ni contoh. Okay. Buat masa ni faham? Faham. Okey. Okey. Kalau dah permulaan mesti ada pengakhiran. Pengakhiran tu kita mungkin ambil masa sedikit untuk kita hias. Kita hias semua makanan tu di atas. Kalau bekal ni mungkin kita dalam Tupperware lah. Kalau macam hidangan makanan tengah hari kita kena hias dekat atas meja tu. Mungkin pinggan yang sama, cawan awak letak kat mana. Okay. Terusnya kita kena tahu juga, kita kena cuci alatan. Kita pun kena ambil susun kerja tu tersebut. Untuk cuci alatan, keringkan dan simpan peralatan-peralatan yang digunakan. Yang terakhir ni kita boleh terusnya kita kemaskan tempat kerja dan buang sampah. Okey, kalau yang catatan ni awak bolehlah nyatakan hiris tomato untuk hiasan. Isi ayam tu dipotong nipis. Itu untuk catatan. Biasanya macam gitulah untuk resepi. Okey? Dapat tak semua? Dapat. Okey, seterusnya kejap lagi kita akan offline. Awak akan buat susunan kerja ni dan juga standard kita pada hari ini iaitu perbandingan harga makanan yang disediakan dengan makanan yang siap
dimasak, yang dibeli dekat kedai. Kalau sarapan selalunya orang akan beli je kan. Okay. Saya tengok contoh yang saya buat ni. Contohnya untuk kos sajian makanan yang disediakan ni. Kita kenalah bandingkan. Kalau sekarang ni kenalah kita bandingkan kan makanan yang kita buat sendiri dengan makanan yang kita nak masak. Okey, untuk sajian makanan yang disediakan, kita kena masukkan kos bahan mentah, kos upah, kos sampingan. Untuk kos sajian makanan bekal tersebut, kita dapat harga RM25.22. Okey, untuk kos sajian makanan siap yang dimasak, kalau beli untuk 2 orang, contohnya mi goreng RM15. Contohnya ni mi goreng yang special lah, sebab tu dapat sampai RM15 kan. Terusnya kek permaisuri ni mungkin RM10. RM10 sebab besar-besar ke, mungkin yang kita punya kecil-kecil boleh jimat sikit. Kalau yang RM10 ni besar-besar. Lepas tu biasalah diorang nak ada untung juga kan dekat kedai. So dia tulis itu RM10. Untuk air TO untuk 2 orang up sikit lah RM6. So jumlah dia so kalau awak nak beli yang dekat kedai ke nak buat sendiri kalau harga dia macam ni? Buat sendiri. Buat sendiri. Betul. Baik, kita buat sendiri kan daripada kita masak, beli yang dah siap dekat kedai. Okay, terusnya nanti sekejap lagi kita offline. Saya nak awak buat borang susunan kerja ni dan juga perbandingan harga bagi masakan yang dah masak dengan makanan yang dibeli di kedai. Okey? Okey. Seterusnya sebelum kita offline, saya nak seorang atau 2 orang berikan rumusan yang kita dapat pada hari ini. Fazlin boleh? Fazlin? Ya. Apa yang awak dapat pada hari ini? Cara nak menyusun jadual kerja. Lepas tu cara kos overhead, semua tu lah. Betul. Okey. Awak dapat macam ni awak faham tak macam mana nak pengiraan kos sajian tu? Faham? Faham. Kenapa tak hantar lagi tugasannya? Dah buat belum? Semalam macam bela-bela sikit. Okey, bela-bela. Sekarang dah faham belum? Faham dah. Okey. Nanti boleh saya check kalau awak dah hantar. Kalau awak tak hantar tugasan, macam mana saya nak check? Saya tak tahu awak faham ke tak. Okey. Last untuk Amalina boleh? Amalina, apa yang awak dapat pada hari ini? Buat jadual susunan kerja. Okey. Buat susunan kerja. Kalau susunan kerja tu awak kena macam mana nak susun dia? Macam ni. Maksudnya untuk susunan kerja ni awak kena buat masakan yang sejuk dahulu diikuti dengan makanan yang panas untuk dihidangkan pada pelanggan. Faham? Okey. Faham tak awak susunan kerja tu macam mana? Faham. Okey. Okey. Terusnya jadi kita saya simpulkan untuk perancangan kerja ni awak kena tahu tujuan dia. Tujuannya mestilah memastikan penyediaan hidangan dilaksanakan dengan lancar dan sistematik. Kalau
tak ada perancangan kerja, kemungkinan mungkin akan ada lewat sikit dari masakan apa tu, masa yang awak tentukan. Contoh awak nak tentukan saya masak 3 menu ni untuk 2 orang 2 jam saja. Kalau awak tak buat perancangan ni, awak tak ikut betul-betul, mungkin dia tergendala dalam mungkin dalam 2 jam setengah ke, nak kemungkinan boleh sampai 3 jam ke, sebab nak tak ada perancangan kan, tak ada jalan kerja, susun kerja tu potong-potong, mungkin awak lewat-lewat ke kan. Okey, tujuannya lepas tu awak kena tahu apa tu susunan dia. Yang pertama awak kena tahu pilihan menu, apa yang awak kena nak masak. Awak kena tahu juga awak masak ni untuk majlis ke, majlis apa. Contoh majlis hari jadi ke, majlis untuk tetamu datang raya ke, macam tu. Yang kedua, senaraikan bahan-bahan. Yang ketiga, alatan yang digunakan. Yang keempat, aktiviti ni iaitu terutama sekali masa. Masa awak jalankan aktiviti tu. Dan yang kelima, awak kena susun kerja yang betul. Kena ambil kira tempoh masa penyediaan makanan tersebut. Seterusnya, kalau awak dah pilih masakan tu, awak kena tulis bahan dia, kena asingkan bahan kering, bahan basah. Awak kena pastikan betul-betul. Jangan termasuk bahan basah termasuk dalam bahan kering. Itu macam tak spesifik lah macam gitu. Okey, seterusnya awak kena tahu pengiraan kos sajian, awak tahu kena tahu formula dia. Terangkan balik apa formula dia? Fatin, boleh Fatin? Okey, tak apa. Saya juga ada bagi formula dalam WhatsApp tu. Terusnya awak kena tahu kos upah, kos sampingan, barulah dapat kos sajian. Seterusnya awak kena tahu tempoh masa untuk susunan kerja, apa yang perlu masak dahulu dan apa yang perlu masak kemudian. Seterusnya awak kena tahu juga perbandingan harga yang dimasak sendiri dengan harga yang dibeli di kedai. Okey? Okey, saya rasa setakat itu sahaja pada hari ini. Kita akan kembali kepada offline, iaitu awak buat susunan kerja. Susunan kerja, awak kena susun elok-elok apa yang perlu masak dahulu. Terusnya ada tugasan bandingkan kos. Okey? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, kita tamatkan pembelajaran kita di Google Meet ini dan kita kembali kepada offline. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Cikgu, Yang kos tu dia ikut harga sendiri ke macam mana? kos tu, okey, kalau awak pergi kat kedai, kos seunit dan RM2.60 1 gram tu. Okey, kalau awak pergi kedai, contohlah awak pergi kedai beli bawang putih. Kat bawang putih tu biasanya contohlah saya bagi dekat kedai dia jual RM3 per 1,000 gram, 1 kilo. Macam itulah. Kalau dalam peperiksaan dia akan bagi. Tapi kalau kita buat sendiri macam buat latihan tu, kita agak je. Faham? Faham. Ikut harga kedai lah kan? Ikut harga kedai.
Okey. Terima kasih. Ada lagi tak soalan? Saya buka untuk soalan. Kalau macam dalam peperiksaan dia akan bagi kos unit tu. Cuma awak macam bahan kering, awak kena pandai asingkan. Kena pandai asingkan. Lepas tu yang kuantiti tu awak kena dah ada lah. Dia dah bagi. Yang kos unit tu dia akan bagi juga. Biasanya dia dalam peperiksaan dia akan bagi jadual. Awak tinggal biasanya dia akan macam bentuk resepi je macam tu. Lepas tu awak kena pandai susun dalam jadual. Lepas tu awak kena tinggal cari kos untuk kuantiti awak gunakan saja. Faham tak? Jap saya tunjukkan lagi sekali. Ni. Malin, follow Okey. Okey. Contohnya ni. Okey. Kalau biasalah kalau macam kan ada macam teh uncan ni kan ada dalam teh boh tu. Teh boh tu RM1.40 dia tulis kat situ RM1.40. So awak kena tengok dekat packaging dia tu berapa uncang. Contoh RM1.40 10 uncang. Bagi. RM1.40 awak kena kalau ni lah kalau kita buat latihan macam kalau lagi satu bukan setakat latihan. Kalau awak nak berniaga nanti awak kena tahulah unit ni RM1.40 per 10 uncang. Dalam satu paket teh boh tu RM1.40. So awak kena tahu dalam tu 10 uncang. So RM1.40 ni bahagi dengan 10 kan. Guna kalkulator yang Casio tu. FX570MS. Ada kan semua? Ada. Sekejap saya buka. Sekejap. Yang ni saya guna handphone. Oh Amalin. Ya. Sini. Contohlah ni kan. Beras dia bagi RM2.60. RM2.60. RM2.60 bahagi 1 kilo dia bagi. 1,000 lah. 1 kilo bersamaan 1,000. Darab dengan yang kuantiti yang digunakan 300. So 300. Dapatlah 0.78. Dapat 0.78. Nampak? Nampak. Cara kira tu? Boleh.